Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel AdMed Cikgu Anwar. Untuk kali ini kita akan berbincang berkaitan dengan ujian 1 matematik tambahan tingkatan 4. Cikgu harap melalui channel ini cikgu dapat membantu kamu sedikit sebanyak untuk meningkatkan kefahaman, dapat membantu kamu untuk melakukan sedikit ulang kaji, dan dapat membantu kamu untuk menilai kembali kesilapan yang telah kamu lakukan semasa menjawab soalan ujian baru-baru ini. Baiklah, tanpa membuang masa, kita terus kepada soalan nombor 1. Rajah di bawah menunjukkan hubungan antara set A dan set B. Soalannya, kita tengok bentuk ini bentuk ialah bentuk gambar rajah anak panah. Okey, apa soalannya? Objek bagi 4. Saya rasa soalan ini senang sangat. Tapi kita just buat ambil peluang ini untuk membuat sedikit ulang kaji. Okey, kita tengok rajah ini. Rajah set A ini kita tengok ini. At least kita buat sedikit ulang kaji. Apa domain? Tengok domain. Apa domain? Domain ialah 2, 1, 0, negatif 2. Okey. Ini pula ialah kodomain. Set B ni semuanya kodomain. 4, 1, 0. Dan apa yang dikatakan julat? Julat tu ialah image. 4, 1, 0 ni image. Macam mana kita tahu image? Sebab ini objek. Objek 2, image-nya 4. Objek negatif 2, image-nya 4 juga. Objek 1, image 1. Objek kosong, image kosong. Jadi kalau dia minta ditanya tentang julat ialah senarai set semua image. Jadi kita kena senaraikan semua image ni 4, 1, 0 dan dia kena ada braces. Itu kalau ditanya lah. Tapi soalan ni dia hanya tanya simple je, dia tanya apakah objek bagi 4? 4 ini ialah image. So objeknya apa? Objeknya ialah 2 dan objeknya ialah negatif 2. So kita boleh jawab dia sebagai, kita jawab macam ni lah, cukup. Untuk A kita jawab 2 negatif 2, cukup macam tu. Okey. Seterusnya, sama ada hubungan di atas adalah fungsi atau bukan fungsi. Okey, nak jawab dia fungsi atau bukan fungsi, kita kena dah tahu. Dia tanya fungsi ke atau bukan fungsi. Jadi kita kena tahu apa maksud fungsi. Okey, apa maksud fungsi? Kita tengok sini. Ini maksud fungsi. Okey, apakah fungsi? Fungsi ialah setiap objek dalam domain mempunyai hanya satu image sahaja. Setiap objek dalam domain, ni domain, setiap objek kena ada satu image sahaja. Tengok 2. 2 image-nya 4 saja. Negatif 2 image-nya 4 saja. 1 image-nya 1 saja. 0 image-nya 0 saja. So setiap objek dalam domain hanya ada satu image sahaja. Jadi itulah maksudnya fungsi. Cikgu rasa kalau ditanya adakah ini fungsi? So kalau tengok di sini, ini memang fungsi. Sebabnya kenapa? Sebab setiap objek dalam domain dalam set A mempunyai hanya satu image sahaja. Itulah jawapannya. So kita jawab, kita tulis B. Adakah ini fungsi? So dia adalah fungsi. Kenapa dia fungsi? Sebab setiap objek dalam set A mempunyai hanya satu image sahaja. So itu jawapan dia. Kalau belajar tentang fungsi, kita dah tahu istilah apa maksud fungsi, iaitu setiap objek dalam domain mempunyai hanya satu image sahaja. Kita tengok pula tentang hubungan. Okey. Hubungan ada 4 jenis. 1 kepada 1, banyak kepada 1, 1 kepada banyak dan banyak kepada banyak. Okey, dalam kes kita ini apa hubungan dia? Kita tengok. Hubungan dia ialah, nampak ini 1 bersatu, ini macam 1 bersatu, tapi dia ada ini 2 negatif 2. Banyak kepada 1. So jawapan kita di sini ialah banyak kepada 1. Okey, inilah contoh suatu fungsi. Satu lagi fungsi, ini juga ialah fungsi. So kalau jenis hubungan yang mana yang dinamakan sebagai fungsi,
hanya dua saja, iaitu 1/1 dan banyak kepada 1. Yang lain-lain tu, itu 3 dan 4, itu bukan fungsi. Okey, itu sebagai satu maklumat tambahan kepada kamu. Alang-alang kita belajar tajuk fungsi ini, kita buat sedikit ulang kaji. Nombor 2, soalan 2, diberi bahawa fungsi fx, ini fx sama dengan x per 5 tambah 2x per 2. Tentukan nilai image bagi x sama dengan negatif 1. Okay, kalau tengok soalan ini, kalau dia kata x negatif 1, x ni apa? Kita tengok x ni. X ni semua x ni ialah objek. So, x negatif 1 maksud objek ni kita kena gantikan dengan negatif 1. Tengoklah rajah ni untuk kita faham. Yang mana satu image, yang mana satu objek. Ni x ni objek. Ni objek. Kalau semua ni fx, semua sekali kita panggil dia image. Yang ini pun semuanya image. Sebab tu image sama dengan image. So kalau dia minta x sama dengan 1, bermaksud dia minta kita masukkan objek dan negatif 1. Jadi f negatif 1 sama dengan objeknya negatif 1 bahagi dengan 5 tambah 2 darab negatif 1 kuasa 2 sama dengan negatif 1/5 tambah 2. So negatif 1/5 tambah 2 berapa? Negatif 1/5 tambah 2. So jawapan dia ialah 9/5. Okey. Okay, soalan nombor 3, soalan 3, diberi fungsi fx tolak 3 sama 5 dan gx sama dengan 16 tambah 25x. Cari nilai fg 2/5. Okey, ini adalah fungsi gubahan. Jadi kita terus masukkan lah. Okey, fgx sama dengan kita buat f G 2/5. Okey, kita apa yang kita boleh buat, kita boleh tulis begini, iaitu bahagian sini kita boleh letak macam ni. Okey. So kita buat G 2/5 dahulu. So F, apakah G 2/5? G 2/5 ialah 16 tambah 25 darab 2/5 sama dengan F 16 tambah 5 darab 2 10 sama dengan F 26. Sekarang kita follow fungsi F pula. Fungsi F dia kata objek tolak 3. So 26 tolak 3 bahagi dengan 5. So jawapan kita akan dapat 23/5. Soalan 4, diberi fungsi hx sama dengan 3x tambah 2 dan juga diberi fungsi gubahan khx sama dengan 3x tolak 1 bagi 4. Cari fungsi kx. Kita tahulah kalau dia bagi hx, dia beri kh, dia mesti cari apa? H dah ada, kh dah ada, yang tidak ada k. So dia akan tanya k. So bila kita nak mulakan kerja kita mesti mulakan dengan yang fungsi gubahan ini. Kita mesti mulakan dengan itu, iaitu kita mula okey, khx sama dengan 3x tolak 1 bahagi 4. Okey, apa yang kita boleh buat, kita boleh letak kurungan kat sini. Okey, macam tu. So kita boleh tulis apa hx kita? Hx kita ialah 3x tambah 2 sama dengan 3x tolak 1 bahagi 4. Okey, kalau kita buat macam ni, kita tak boleh nak kita kena gantikan ini sebagai u, sebab ini objek ini berapa, susah nak baca. Jadi kita kena tukar dia. Kita ambil bahagian ini, bahagian yang ini kita gantikan dengan pergantian u. Kita catat dulu. Okey, u sama dengan 3x tambah 2. So sekarang ni u dah sebutan x, kita tukar pada x sebutan u. So u
tolak 2 bahagi 3 sama dengan X. Ini U dalam sebutan X, ini X dalam sebutan U. So yang bahagian sini kita gantikan dengan U. K U sama dengan, kita tak boleh bila kita pakai U, tak boleh sini pakai X. So ini pun kita nak dalam sebutan U juga. Jadi 3 X ni, okey, X dalam sebutan U. X ialah U tolak 2 bahagi 3 tolak 1 bahagi dengan 4. So kita akan dapat jawapan KU sama dengan potong 3 potong, tinggal U tolak 2 U tolak 2 U tolak 3 bahagi 4. So kita boleh baca objek U, K objek sama dengan objek tolak 3 bahagi 4. So kalau kita nak gantikan objek tu dengan X pun boleh. So kita jawapan akhirnya tulislah X, K X sama dengan X tolak 3 bahagi 4. Okey, itu soalan A. Soalan B pula nanti. So, soalan B kita jangan terkeliru sebab di sini ialah KHX, tapi soalan B dia punya sebutan berkaitan dengan HKX. HKX sama dengan 8. Jadi kita boleh letakkan bracket kat sini sebagai fungsi gubahan. So apakah K kita? K kita ambil yang K tadi. K kita ialah X tolak 3 bahagi 4 sama dengan 8. Dan di sini kita kena follow fungsi H. Fungsi H adalah 3 objek tambah 2. So dia kata 3 objek tambah 2 sama dengan 8. Kita selesaikan. Okey, sini ada 4 di bawah. So kita darabkan sama dengan 4. 3X tolak 3 tambah 8 sama dengan 32. 3X tolak 9 tambah 8 sama dengan 32. 3X sama dengan 32 tolak 8. 32 tolak 8 tambah 9 sama dengan 33 dan X sama dengan 11. Okey, untuk soalan nombor 4 yang kita telah jawab tadi, cikgu akan ulang sekali lagi, tapi cikgu akan gunakan kaedah yang dinamakan kaedah pemusnah. Idea kaedah pemusnah ni dia begini dia begini. Dia kalau contoh kita ada HX. Kalau kita tulis H songsang X, jawapan dia akan dapat X. Kita juga boleh buat kalau macam ni pun sama juga. Kalau kita tulis H songsang H X, jawapan dia juga dapat X. Itu maksudnya dia memusnah, dia tinggal X. Jadi kalau dalam kes yang lain, kalau cikgu tulis begini, contoh sini pakai K kan. Kalau cikgu tulis K H songsang X, dia akan dapat H akan hilang, dia akan jadi KX. Ataupun kalau dekat sini, kalau cikgu tulis begini, H songsang H, lepas tu KX, H akan hilang, so akan tinggal KX. Sebab bila begini kita boleh buat begini lah. Ini maksudnya begini. Okey, KH macam tu. So yang ini pun sama macam tu. Okey. So dalam kes ini KH songsang H akan hilang, tinggal KX. Ini pun kes ini pun sama, H songsang H, KX akan jadi tinggal KX juga. Okey, dengan idea itu kita akan cuba jawab soalan ini. Okey, tengok okey, ini maklumat yang kita ada. KHX. Okey, kita mulakan yang ini. KHX sama dengan 3X tolak 1 bahagi 4.
Okey, untuk musnahkan H ini, cikgu masukkan dekat X ni, cikgu masukkan H songsang X. So, cikgu masukkan K, H songsang X. Objek ni semua objek ganti dengan H songsang X. So, yang ini pun objek X ni 3 H songsang X. Semua X X ganti dengan H songsang X. X ni pun ganti dengan H songsang X. Tolak 1 bahagi 4. Okey, yang ini H songsang X habis musnah, tinggal KX. Yang ini 3. Kita perlukan H songsang X, tapi kita belum buat lagi H songsang X. So tak apa, kita isi ruang dulu. Okey, tolak 1 bahagi 4. Okey. Dekat sini H songsang X. Mana HX? Okey, ulang HX sama dengan 3X tambah 2. H songsang X sama dengan X tolak 2 bahagi 3. So, kita tulis X tolak 2 bahagi 3. Apa jadi? Sama dengan X tolak 2, X tolak 3 bahagi 4. Ini adalah KX. Kita gunakan kaedah pemusnah. Okey. Berkaitan dengan soalan tadi juga, sebab sebelum ni kita dah jawab soalan 4A dengan menggunakan kaedah pemusnah. Jadi cikgu nak tunjukkan juga satu lagi perkara yang perlu kamu faham. Okey, soalan tadi kita cari KX sebab kita tak tahu KX tapi kita tahu HX. Tapi contoh kali ini pula cikgu ubah. Katalah kita tak tahu HX, kita tahu KX. So KX ni kita dah tahu. So bagaimanakah kaedah akan kita gunakan nak cari HX dengan KX diberi. Okey. Okey, sebagai tambahan sebelum itu kita kena faham ini untuk kes ini. Okey, H songsang X ni kamu dah faham tadi, memusnah. Ini pun memusnah. Kalau tulis K H songsang H sebelah-sebelah baru boleh menjadi KX H musnah. Kalau macam ni pun H songsang H di sebelah-sebelah dan KX, so ini kan musnah, tinggallah KX saja. Tapi kita tak boleh tulis macam ni tau. Kita tak boleh tulis macam ni. H K H songsang, tak boleh. Tak boleh ada dia berselang, tak boleh. Macam ni pun tak boleh. H songsang KH pun tak boleh. Ini adalah kes yang kita tak boleh buat. Okey, kita tak boleh buat. Kita tak boleh buat. Okey, kita mesti dalam keadaan macam ni je boleh buat. Okey, kita try jawab macam mana. Boleh ke tak boleh? Kita tengok. Okey, kita mulakan dengan apa? Kita mulakan ini. KHX sama dengan 3X tolak 1 bahagi 4. Okey, idea kita ialah kita nak musnahkan apa ni? Kita nak cari H. Kalau kita nak cari H, kita kena musnahkan K. Untuk musnahkan K, kita perlu ada K songsang. Okay, kita buat selesai K songsang. K songsang X sama dengan X 4 naik atas, 4X tambah 3. So, kita dah ada K songsang, kita ada KHX. So, sekarang kita nak musnahkan K. Okey, kita ada dua idea. Okey, saya catat dulu idea pertama dan idea kedua. Okey, idea pertama macam mana? Idea pertama, kita masukkan K songsang ini ke dalam X ini. So mana-mana ada X semua ganti dengan K songsang. So K H K songsang X sama dengan 3 darab K songsang X tolak 1 bahagi 4. Itu pertama, idea pertama. Idea kedua, cuba kenal kat sini. Kita tak semestinya masuk kat sini. Kita boleh gunakan yang ini. K songsang X. Yang X ni kita ambil ini. KHX. So, kita masukkan KHX. Apa-apa ada X ni gantikan dengan KHX. So, dia akan jadi 4 KHX
hx tambah 3. Nampak K songsang KHX sama dengan 4 KHX tambah 3. Okey, kita review balik. Yang mana satu yang boleh dibuat? Yang ini KH tengah-tengah, K songsang. Tak boleh. Yang ini K songsang KH. Boleh sebab K songsang K sebelah. So yang ini memang tak boleh. Jadi ini yang kita nak buat. Okey, so kita hanya boleh buat yang nombor 2. Jadi apa yang kita nak buat? K songsang K habis termusnah, tinggallah HX. HX sama dengan 4 darab KHX. Apa itu KHX? KHX ialah 3x tolak 1 bahagi 4 tambah 3. Sesama dengan potong-potong 3x tambah 2. Okey, ini check tengok betul tak? Okey, 3x tambah 2. So ini ialah kaedah pemusnah. Saya harap kalau boleh buat, kamu buatlah. Tapi kalau tak boleh buat, buatlah cara yang biasa kita buat. Dua-dua tak kisah. Yang penting jawapan kita mesti betul. Soalan nombor 5. Lakarkan graf fungsi songsangan bagi fungsi yang diberikan di dalam belajar. Okey, kalau kita nak buat ini, cara paling mudah kita kena hafal sikit lah, kita faham. Bila apa maksud apa songsangan ni? Songsangan ni dia kalau kita tengok, ni maksud dia. Okey. F songsang X ialah pantulan Fx pada garis Y sama X. Maksudnya garisan ini dia akan terpantul. Dia akan dipantulkan pada garisan Y sama X. Garisan Y sama X ni di tengah-tengah. Cik tak lukislah, dia tengah-tengah macam ni. Y sama X dan dia akan pantulkan. Jadi cara paling mudah ya, kita tengok macam ni lah, senang. Kalau lah titik, contohlah, ni contoh je. Kalau contoh titik asal dekat Fx ni 3, 4, bila dia pantulkan dia akan jadi 4, 3, terbalik. 3, 4, 4, 3. Ini koordinat X, koordinat Y, yang songsang 4, 3 terbalik. Kalau contoh 7, 2. 7, 2 bila kita pantulkan, dia akan jadi 2, 7. So kita cuba balik kepada rajah ini. Tengok rajah ini. Titik ini apa? Titik ini ialah kosong negatif 4. So kalau kosong negatif 4, dia pantul, dia akan jadi apa? Dia akan jadi negatif 4, kosong. Kalau 6, kosong, sini 6, kosong, 6, kosong, 6, kosong, 6, kosong, kalau pantul, dia akan jadi 0, 6. Jadi kita sekarang kita plot dekat mana yang dipantulkan tu. Kosong negatif 4, negatif 4, kosong. Negatif 4, kosong. Kat sini lah. Okey, pakai pen merah. Okey. Negatif 4, kosong. So 6, 0, 0, 6, 0, 6, 0, 6 kat sini. Jadi kita hanya perlu menghubungkan dua titik tersebut. So dua titik ini 6 dengan negatif 4, tarik. Okey. So automatik dia garisan ini telah dipantulkan. So so kalau tadi ni Y sama Fx, so yang ini ialah Y sama dengan F songsang X. Okey, begitulah. Soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni okey, kita terus mulalah. 3x, cikgu naikkan ini ke atas. 3x darab x tolak 4 sama dengan 2x tambah 5. So kita kembangkan. 3x kuasa 2 tolak 12x sama dengan 2x tambah 5. Susun balik dalam bentuk kuadratik, bentuk arm kuadratik. 3x kuasa 2 tolak 12x tolak 2x tolak 14x tolak 5 sama dengan 0. Lepas tu bila kita ada macam ni, kita jangan buat apa-apa lagi. Jangan buat bracket ke pengaturan apa, kita check dulu jawapan. Mod EQN unknown degree 2. Okey, nilai A kita ialah 3. Okey, A, B dan C. So A kita ialah 3, B kita ialah negatif 14, C kita ialah negatif 5.
So kita akan dapat jawapan X sama dengan, kita boleh tulis di bawah siap. Jawapan kita X sama dengan 5. Satu lagi. Okey, kalau nampak perpuluhan, tekan fraction. So X sama dengan negatif 1/3. So kita, kalau macam ni, memang dia boleh pemfaktoran. Kosong. So ini X tolak 5, yang ini 3X tambah 1. So kita dapatlah jawapan kita. Okey, kita buat macam tu. Tapi kalau kamu rasa kamu tak suka buat cara pemfaktoran, kamu nak buat kaedah rumus pun boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan tulis betul-betul. X sama dengan tolak B tambah tolak punca B kuasa 2 tolak 4 AC bahagi 2A. Tulis formula ni tak ada markah pun, tapi nak elakkan dia terlupa je. Sama dengan tolak B. Mana B kita? B kita ialah negatif 14. Negatif 14 tambah tolak punca B kuasa 2 negatif 14 kuasa 2 tolak 4 darab A. A kita ialah 3, C kita ialah negatif 5 bahagi 2 darab 3. So jawapan kita dah ada. So jawapan kita X sama dengan 5, X sama dengan negatif 1/3. Soalan 7, selesaikan soalan kuadratik X tolak 2, X tambah 5 sama 12 dengan menggunakan rumus. Dia minta khas dengan menggunakan rumus. So kita perlu gunakan rumus. Tak boleh tak guna rumus, tak boleh guna kaedah lain pun. Okey, mesti kena guna rumus. Okey. Sebelum kita nak guna rumus, mesti tukar kepada bentuk am. Kita kembangkan dahulu. So X kali X, X kuasa 2 tolak 2X tambah 5X tolak 10 sama dengan 12. X kuasa 2 tolak 2X tambah 5X tambah 3X tolak 10 12 tolak 22 sama dengan 0. So mesti tulis X X sama dengan tolak B tolak 3 tambah tolak punca B kuasa 2 3 kuasa 2 tolak 4 darab 1 darab negatif 22 bahagi 2 darab 1. So X sama dengan berapa? Tak ada fikir panjang. Okey, dah ada tadi. A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan negatif 22. So jawapan dia X sama dengan 3.42. Dia minta apa? Dia minta 3 tempat perpuluhan. So mesti jawab 3 perpuluhan 3.424 dan satu lagi X sama dengan negatif 6.424. Untuk menjawab soalan nombor 8, pertama kita mesti tahu berkaitan dengan SOR-POR. SOR-POR, apa maksud SOR? SOR adalah sum of root, hasil tambah punca. Hasil tambah punca ialah tolak B per A. POR product of root sama dengan C per A. Dan kita juga kena tahu ini X kuasa 2 tolak SOR X tambah POR. Cikgu suruh guna SOR-POR, cikgu tak suruh guna HTP sebab SOR-POR ni lebih mudah untuk kita sebut. Okey, tengok sebelum kita gunakan tu, tengok dulu kita punya persamaan kuadratik kita. 3x kuasa 2 tambah 7x tambah 1. Bentuk ini bukanlah bentuk am. So kita mesti ubah kepada bentuk am dulu. Okey, cikgu pecah dua bahagian dulu. Okey, kita ada apa? Kita ada 3x kuasa 2 tambah 7x tolak 1 sama dengan 0. So kita SOR ialah hasil tambah punca. Kita ada punca. Mana punca kita? Ini punca kita, iaitu
alfa dan beta. So kita ada dua punca, jadi hasil tambah punca alfa tambah beta sama dengan tolak B per A. Tolak B tolak 7/3. Dan kita perlu juga product of root, hasil darab punca alfa darab beta sama dengan C per A. C ialah negatif 1 bahagi dengan 3. Okey, ini maklumat yang kita ada pertama. Tapi soalan kita, dia kata dia minta cari persamaan dengan punca. Kita ada satu, kita diminta untuk buat persamaan yang lain. Persamaan yang lain tu kita tak tahu macam mana bentuk dia, tapi idea dia mesti macam ni. X kuasa 2 tolak SOR X tambah POR sama dengan kosong, dan dia ada dua punca. Yang tadi ada punca dia ialah alfa dan beta, tapi yang ini puncanya ialah 2 alfa dan 2 beta. Jadi kita perlukan SOR dia dan kita perlukan POR dia. So SOR untuk kes ini ialah 2 alfa tambah 2 beta sama dengan berapa, dan kita perlukan juga POR. POR ialah 2 alfa darab 2 beta. 2 alfa darab 2 beta sama dengan 4 alfa beta. Ini kita boleh faktorkan 2 alfa tambah beta. Okey, untuk SOR ini 2 alfa tambah beta. Di sini ada maklumat ni sebelum ni. Alfa tambah beta ialah negatif 7/3. So 2 darab negatif 7/3 sama dengan negatif 14/3. Yang ini pula 2 kali 2 4. 4 alfa beta. Oh, saya dah buat tadi. So sama dengan 4 darab negatif 1/3. So sama dengan negatif 4/3. So tugas kita hanya masukkan, sebab yang ini ialah SOR, ini ialah POR. Kita hanya masukkan saja ke tempat dia. So akan jadi X kuasa 2 tolak SOR kita ialah negatif 14/3X tambah POR kita ialah negatif 4/3 sama dengan kosong. So jawapannya ialah X kuasa 2 tambah 14/3X tolak 4/3 sama kosong. Supaya jawapan lebih cantik, kita kena darab 3 darab 3, jadi 3X kuasa 2 tambah 14X tolak 4 sama dengan kosong. So inilah persamaan yang kita nak. Inilah persamaan baru yang kita minta, yang kita nak dengan puncanya 2 alfa dan 2 beta. Okay, soalan nombor 9, cari julat nilai X bagi X kurang daripada 5 tolak X tolak 3 kuasa 2. So sebelum kita nak cari julat ni, kita kena tukar kepada bentuk am dahulu. So tukar X kurang daripada 5 tolak, kita kembangkan ini dulu X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Okey, X kurang daripada 5 tolak X kuasa 2 tambah 6X tolak 9. Kita susun balik. X kuasa 2 tambah X tolak 6X tolak 5 tambah 9 kurang daripada kosong. So jadi X kuasa 2 tambah X tolak 6X tolak 5X tolak 5 tambah 9 tambah 4 kurang daripada kosong. Kita tengok nombor ni, kita pasti boleh faktorkan. Okey, X kali X kuasa 2 1 darab tolak 1 darab tolak 4 jadi 4, tolak 1 tolak 4 tolak 5X. So dari sini kita tahu yang puncanya ialah 1 dan juga 4. Jadi apa yang kita buat ialah kita perlu buat benda ni. Kita buat benda ni. Okey, bentuk ni bentuk apa? Bentuk senyum. Okey, kita tanda dulu. Kita tandakan yang kalau atas positif,
positif, bawah ini negatif. Tengok soalan dia kata apa. Soalan dia kata lebih kecil daripada kosong. Kita tengok ini. Lebih kecil. Ini lebih besar dari sifar. Ini lebih kecil dari sifar. Lebih kecil dari sifar di bawah. Bawah boleh jadi kalau senyum macam ni. Kalau masam macam ni. Jadi kita nak yang ini. Negatif ni. So kawasan kita ini. Negatif. So kita bolehlah lorekkan ke atau terus pilih lah. Kalau pilih sini, kita pilih negatif ini. Dan kita tahu punca tadi. Punca tadi ialah 1 dan juga 4. Jadi kawasan yang kita nak, kawasan ini. Ini kawasan yang kita nak antara 1 dengan 4. Jadi kita tulis X 4 X lebih besar daripada 1. X lebih besar dari 1, X lebih kecil dari 4. Sama ada tanda sama atau tidak, tengok tanda soalan. Soalan kalau macam ni, yang ni pun sama juga. Cari julat nilai P dengan keadaan garisan lengkung 3P tolak 2X sama dengan 2X 2 tolak 7X tambah 5 tidak mempunyai punca. So tidak mempunyai punca ni adalah kata kunci bagi kita. So kalau dia kata tidak mempunyai punca, fikiran kita terus pergi kepada pembeza layan. Kan kita ada 3 pembeza layan. B kuasa 2 tolak 4AC sama 0, B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar 0 dan B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil dari 0. So kita nak ambil yang mana untuk kes ini? Kes ini sebab dia tidak ada punca, dia maksudnya dia mesti ambil B kuasa 2 tolak 4AC. Kita ambil ini kita ambil ini. So B kuasa 2 tolak 4AC kurang daripada 0. Itu idea kita sebab kata kunci kita ialah kat sini. B tidak mempunyai punca. Tapi sebelum nak jawab soalan ini, kita kenalah ubah dia kepada bentuk am dahulu. Apa pun mesti ubahlah bentuk am. Jadi kita ubah dulu 3P tolak 2X sama dengan 2X kuasa 2 tolak 7X tambah 5. Ini soalan dia. Okey, kita sebab ini positif, kita bawa semua ke kanan saja. 0 sama dengan 2X kuasa 2 tolak 7X tambah 2X tambah 5 tolak 3P. So kita boleh tulis semula 2X kuasa 2 tolak 7X tambah 2X tolak 5X tambah 5 tolak 3P sama dengan 0. So kita dapat nampak apa nilai A dia, apa nilai B dia dan apa nilai C dia. Mana C dia? So ini semua ialah C. Ini ialah C. So ini ialah B dan ini ialah A. So kita keluarkan A sama dengan 2, B sama dengan negatif 5, C sama dengan 5 tolak 3P. Jadi kita boleh gunakan pembeza layan B kuasa 2 negatif 5 kuasa 2 tolak 4 darab 2 darab 5 tolak 3P. Dia mesti lebih kecil daripada 0 sebab kita nak tidak mempunyai punca. So 25 tolak 8 darab 5 tolak tambah tolak 8 darab 5 tolak 3P kurang daripada 0. 25 tolak 40 tambah 24P kurang daripada 0. 24P kurang daripada 40 tolak 25 kurang daripada 15. P kurang daripada 15 bagi 24. 15 bagi 24. P kurang daripada 5/8. Okey, so itulah julat untuk nilai P. Daripada soalan ini kita dapat lihat maklumat dia yang penting M dan N tu ialah mesti positif.
Dan dia kata pembeza layan dia ialah 12. Dan ada lagi maklumat M tolak N sama dengan 3. Jadi kita tengok dia punya persamaan kuadratik dahulu. Okey, 2x kuasa 2, 2x kuasa 2 tambah mx tambah n sama dengan 0. So dia kata pembeza layan ni adalah 12. Pembeza layan ialah, tadi kita dah ada pembeza layan. Dia kalau macam ni. So yang dinamakan pembeza layan inilah. Bahagian ini je pembeza layan. Okey, semua ni pembeza layan. Jadi B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan 12. Jadi kita nak sini B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan 12. Saya tulis kat sana sama dengan 12. Jadi kita keluarkan nilai-nilai dia. Apa B dia? B sorry, kita ubah balik. Okey. A sama dengan 2, B sama dengan M, C sama dengan N. So B kuasa 2, M kuasa 2 tolak 4 darab 2 darab N sama dengan 12. Jadi M kuasa 2 tolak 8N sama dengan 12. So ini boleh jadi persamaan yang pertama. Sebab kita tak tahu apa lagi, sebab kita ada dua pemudik ubah. Jadi kita namakan dia persamaan yang pertama. Kita relax dulu. Kita juga ada maklumat tambahan daripada sini. M tolak N sama dengan 3. So daripada sini, daripada M tolak N sama 3 ini, kita boleh keluarkan, kita boleh katalah kita nak hilangkan N ini. So kita boleh tulis sebagai tak apa, M sama dengan 3 tambah N. Okey juga. So M sama dengan 3 tambah N. So M di sini ganti 3 tambah N kuasa 2 tolak 8N sama dengan 12. 9 tambah 6N tambah N kuasa 2 tolak 8N tolak 12 sama dengan 0. N kuasa 2 tambah 6N tolak 8N tolak 2N. 9 tolak 12. Cakap apa ni? 9 tolak 12 tolak 3 sama dengan 0. Boleh faktorkan tak ini? Okey, pemfaktoran sama dengan 0. N kali N 1 darab 3. Untuk dapatkan negatif 2, dia mesti tolak 3 tambah 1. So di sini N kita ialah tolak 1, N kita sama dengan 3. Tapi kita tengok syarat di atas ni. Integer mestilah M dan N ni mestilah integer positif. Jadi kalau macam tu, yang ini kita boleh abaikan. So kita ambil N sama 3 saja. Dah dapat N sama 3, balik ke sini. Okey, gantikan pada M. M sama dengan 3 tambah 3. So M sama dengan 6. So kita ada jawapan dah. Jawapan kita N sama 3 dan M sama dengan 6. Pada soalan ini penting. Soalan ini bila kita tengok saja kita boleh faham. Okey, ini fx sama dengan a x tambah h kuasa 2 tambah k. Ini adalah bentuk vertex. Bentuk vertex ni kita boleh tahu koordinat titik maksimum ataupun titik minimum. Dalam kes ini kita boleh tahu koordinat titik maksimum. Itu adalah kegunaan persamaan bentuk vertex. Dianggaan A dan K pemala, dia berilah nilai titik maksimum, juga diberi koordinat dia negatif 1 dan 18. Okey, apa yang kita boleh bantu kita kat sini ialah kalau kita tengok je bentuk vertex ini, secara automatiknya kita boleh tulis dekat sini. Tengok H ni positif. So bila pergi dekat sini, H ni akan jadi negatif H. K ni positif K, kalau pergi dekat sini akan jadi K. Dari sini saja kita boleh tengok. Dia kata apa? Dia kata negatif H sama dengan negatif 1. Negatif H sama dengan negatif 1. Jadi H sama dengan 1. Seterusnya K. K sama berapa? So kita tahu juga K sama dengan 18. So untuk nilai H dan nilai K ni sangat mudah untuk kita dapat. Seterusnya nak cari nilai A. Okey, untuk dapatkan nilai A,
kita ada banyak titik yang kita ada sini. Kita ada titik ini boleh. So kita kembali kepada rumus dia tadi. Fx sama dengan A, belum tahu. X tambah H, H1, H tambah 1 kuasa 2 tambah K. K adalah 18. Okey, dekat sini kita boleh gunakan titik ini. Contohlah kita guna titik ini. Kenapa kita tak boleh guna titik ini? Kalau kita masukkan X negatif 1 sama dengan A, negatif 1 tambah 1 dia kosong. Bila kosong kali A, kosong. A pun tak akan dapat. Jadi kita tak boleh guna titik ini. Titik yang ini, titik maksimum ni tak boleh pakai. Tapi kita pakai titik yang lain. Mana-mana titik yang lain selain daripada titik ini. So kita boleh pakai titik ini. Okey, titik 12 ni okey, cantik. So kita gunakan nilai X sama dengan kosong. F kosong sama dengan A. A belum tahu. X nya kosong tambah 1 kuasa 2 tambah 18. Tapi nilai F kosong tu ialah 12. A tambah 18 sama dengan 12. So A sama dengan 2/8 plus A ialah negatif 6. Jadi sesuai lah, negatif 6 ni maksudnya dia masam. So jawapan kita dah dapat A sama negatif 6, K sama 1 dan K sama dengan 18. Dengan soalan 13. Soalan 13, Rajah menunjukkan hubungan antara fungsi H dan fungsi K. Ada dua fungsi sini, fungsi H dan juga fungsi K. Di mana dia kata fungsi H menghubungkan set A dengan set B dan fungsi K menghubungkan set B dan set C. Okey, soalan dia cari dalam sebutan X fungsi K. So kalau kita tengok sini, jangan rasa terlalu mudah. Yang kita nampak Kx sama dengan 6x/7. Itu salah Kx ni bukan 6x/7. Okey, apa maksud 6x/7 ni? Kita kena faham dulu rajah ini. Okey, tengok dulu rajah ini. Rajah ini kalau kita faham, kita kena begini. Okey, yang dari sini ke sini kita panggil dia Hx. Okey. Dari sini ke sini Kx, dan dari sini terus ke sini kita panggil apa? Kita tak boleh panggil Hkx, kita kena panggil Khx. Okey, itu yang kita kena faham dulu. So ini Hx, ini Kx, ini Khx. So apakah yang dimaksudkan dengan 6x/7 itu? So sebenarnya kita boleh tulis balik semula. Hx sama dengan 3x tambah 2 dan Khx sama dengan 6x/7. Dan yang kita tak tahu apa? Yang kita tak tahu ini. Yang kita tak tahu ialah yang kita tak tahu ialah Kx. Kx ni kita memang tak tahu lagi. Okey, Kx yang kita nak cari. So kita ada maklumat tentang Hx, kita ada maklumat tentang Khx, dan kita nak cari 6x/7. Okey, itulah apa yang kita nak buat sebenarnya. Okey, so cikgu tulis semula. Cikgu tulis apa yang kita nak buat, dan kita ada maklumat berkaitan dengan Hx sama dengan 3x tambah 2. Kita ada maklumat berkaitan dengan Khx sama dengan 6x/7, dan kita nak cari Kx. Ini yang kita nak cari. So kita mulakan dengan Khx. Sama dengan 6x/7. Kita ada Hx, so kita boleh letak kat sini. Kita boleh buat fungsi gubahan. Okey, so kita boleh tulis K dalam kurungan 3x tambah 2 sama dengan 6x/7. Kita buat penggantian U. U sama dengan 3x tambah 2. So
X sama dengan U tolak 2 bahagi 3. So, ini ya. Okey, X sama dengan U tolak 2 bahagi 3. So, kita gantikan kat sini. KU sama dengan 6. X ni ganti dengan 6. U tolak 2 bahagi 3 tolak 7. So, sama dengan KU sama dengan 6. 2U tolak 2 tolak 7. So, KU sama dengan 2U tolak 4 tolak 7. KU sama dengan 2U tolak 11. Okey, kalau kita pakai U, sekarang kita nak pakai X. So, dia akan jadi KX sama dengan 2X tolak 11. So, inilah jawapan kita untuk KX. Seterusnya, dia minta cari apa? Okey, kita buat sini lah, senang. Terus, dia minta cari apakah nilai X dengan keadaan HKX sama dengan 4 tolak 3. So, ada HKX tak? HKX. Oh, sini adalah KHX, tapi sini HKX. So, kita kena buat HKX. HKX sama dengan 4X tolak 3. H, apa KX kita tadi? KX kita adalah 2X. So, 2X tolak 11 sama dengan 4X tolak 3. Fungsi H kita baca sebagai H objek sama dengan 3 objek tambah 2. So, H objek sama dengan 3 objek kita tambah dengan 2 sama dengan 4X tolak 3. 6X tolak 33 tambah 2 sama dengan 4X tolak 3. 6X tolak 4X. 2X sama dengan tolak 3 tambah 33. 32 tambah dengan 28. So, X sama dengan 17. Okey, so jawapan kita, ini jawapan kita. X sama dengan 17 dan 3X tadi sama dengan 2X tolak 11. Okey, itu saja untuk soalan perbincangan kita ini, iaitu daripada nombor 1 sampai nombor 13. So, cikgu harap sangatlah supaya kamu semua dapat study balik, tengok balik ya. Dan kalau boleh salin balik semula.